Terus saja ke laporan oleh Bank Dunia berkenaan dengan prasekolah di Malaysia. Ini jumlah pendaftaran masuk ke pendidikan prasekolah di Malaysia menunjukkan peningkatan kepada 84% pada 2020. Jauh lebih baik dari tahun 2019 iaitu sebanyak 67%. Situasi itu juga menjadikan sasaran KPM untuk mencapai 91% pendaftaran menjelang separuh pertama tahun ini lebih positif. Sementara itu, pakar kanan pendidikan kumpulan Bank Dunia, Aija Rinkinen, berpendapat wujud beberapa dasar yang perlu dikaji semula untuk memantapkan pendidikan prasekolah. Ujarnya, pelan tindakan pendidikan adalah kertas dasar mampu menjadi contoh bagi melaksanakan perubahan terhadap sektor pendidikan. Dan ia juga wajar dijadikan rujukan pihak berkepentingan termasuk soal kos dan akses kepada pendidikan. Selain itu, kerajaan juga perlu terus melahirkan tenaga pengajar yang berkualiti, selari dengan kualiti pendidikan prasekolah. Sarawak ini bukan hanya mendapatkan suara hati para ibu bapa dan guru pendidikan awal, tapi kami juga mengupas isu prasekolah di Malaysia ini bermula hari ini sehingga Ahad bersama pakar di semua platform media sosial kami dan juga di saluran 501. Jadi ikuti sepanjang 2 hari ini. Dan sementara itu, kita mahu lihat dengan lebih terperinci data berkenaan dengan kadar pendaftaran prasekolah Malaysia pada tahun-tahun sebelum ini dan mencapai kemuncak pada tahun 2019 hinggalah tahun 2020. Ini adalah analisis oleh Bank Dunia. Kalau kita lihat kadar pendaftaran prasekolah di Malaysia mengikut peratusan, kita lihat kadarnya agak mendatar tapi meningkat sedikit sejak sedekad yang lepas. Bermula pada tahun 2019, kita lihat peningkatan yang konsisten sehinggalah tahun 2017. Pada ketika itu, kadar pendaftaran di sekolah prasekolah di Malaysia ini menurun sedikit daripada 85.5% kepada 84.3%, kemudian meneruskan tren peningkatan walaupun hanya sedikit, hanya 0.3 mata peratusan kita lihat antara tahun 2018 sehingga tahun 2019 dan sedikit menurun dengan agak signifikan sebenarnya, 83.5% pada tahun 2020. Mungkin antara sebab dan juga impak COVID-19 yang melanda dengan agak serius pada tahun itu. Dan kalau kita lihat dan kita bandingkan mengikut kategori umur 4 tahun dan juga 5 tahun, pendaftaran untuk kanak-kanak berumur dalam lingkungan umur ini, kita lihat juga trennya lebih kurang sama. Tetapi kita lihat khasnya bagi mereka yang berumur 4 tahun, ia mengalami penurunan yang agak signifikan. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021, ia menurun daripada 80.7% kepada 76% dan kemudian kepada 68%. Trend sama juga kita saksikan bagi kanak-kanak yang berumur 5 tahun, walaupun mungkin tidak seserius ini, daripada 91% menurun ke 90% ke 83.7%. Dan ini agak membimbangkan kerana 5 tahun pertama kehidupan adalah tempoh pertumbuhan dan perkembangan manusia yang paling cepat. Jadi ini adalah tahun-tahun yang sangat penting, tahun-tahun yang sangat getir dan genting dalam pertumbuhan kanak-kanak dari segi fizikal, mental dan juga intelektual. Dan kalau kita bandingkan pula dengan dari segi awam dan swasta, pendaftaran prasekolah awam dan swasta, kita lihat ada perbezaan di sini. Pada tahun 2014, buat pertama kalinya pendaftaran ke prasekolah swasta mengatasi sektor awam ataupun prasekolah awam daripada 48.8% meningkat 50.6%, memintas buat pertama kalinya, dan kita lihat ia terus meningkat dengan signifikan selepas itu dengan konsisten berbanding pendaftaran ke prasekolah awam yang agak mendatar dalam tahun-tahun yang berikutnya. Tetapi apa yang agak membimbangkan, walaupun kita lihat trend ini yang agak positif dan agak signifikan, kita lihat dalam kalangan negara ASEAN khasnya, termasuk dan terutamanya di peringkat global, tapi ASEAN khasnya, Malaysia adalah negara yang mempunyai kadar pendaftaran prasekolah antara yang terendah, 85.7%. Hanya Kemboja dan Laos berada di bawah kita dengan 70.5 dan 69.2%. Kita ditinggalkan oleh negara-negara seperti Vietnam, seperti Indonesia, malah Brunei dan Singapura sudah tentu selaku negara yang moden dan juga maju. Jadi kalau kita lihat di pentas ASEAN dan di pentas dunia, kadar pendaftaran prasekolah untuk kanak-kanak 4 sehingga 6 tahun di Malaysia ini masih lagi agak rendah. Ini mungkin jadi satu perkara yang agak dibimbangkan kerana seperti yang kita sudah berkongsi sebentar tadi, 5 tahun pertama ini adalah tahun yang cukup genting. Tahun di mana kanak-kanak akan develop, akan membesar dengan
begitu pantas, malah ia adalah tempoh yang paling pantas dalam kehidupan seorang manusia. Dan kami juga bertanyakan kepada ibu bapa berkenaan dengan isu ini. Rata-rata yang ditemui setuju pentingnya peranan prasekolah ini. Namun isu kajian World Bank juga menunjukkan kualiti guru peringkat ini tidak memenuhi kriteria yang sepatutnya. Jadi kami tanyakan kepada anda, apa pilihan untuk pendidikan prasekolah anak anda? Kami sediakan 3 jawapan. Tadikah swasta, tadikah kerajaan atau awam, atau tidak hantar langsung? Anda boleh imbas kod QR di kaca TV ini atau layari undi.astroawani.com. Kami akan kumpulkan undian anda dan rangkumkan bersama dengan laporan lain berkaitan isu prasekolah di Malaysia. Dan kami akan terus liputi seperti yang kita sebut sudah tadi sehingga Ahad ini.